Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Saya berpesan di saya juga tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bersama pada pagi yang mulia ini. Dan insya-Allah kita manfaatkan masa pada pagi hari ini untuk bersama mengambil kepahaman, bersama membaca suci Al-Quranul Karim, meneliti serba ringkas hukum tajwid dan juga mengambil kepahaman daripada ayat yang kita baca. Mudah-mudahan usaha yang kecil ini beroleh ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam pada kita di ambang Ramadan. Dalam pada kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan usaha ini sebagai satu persiapan untuk kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan dapat kita menghiasi Ramadan dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, kerana Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan mudahan dapat kita khatam sekurang-kurangnya sekali dalam bulan Ramadan, sebagai mengambil jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertadarus dan khatam satu kali dalam bulan Ramadan bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Cuma tahun terakhir, tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat untuk khatam sebanyak 2 kali. Muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pada muka surat yang ke-171. Muka surat 171 ayat yang ke-190 suratul A'raf. Baik, sebelum itu tuan-puan muslimin muslimat boleh
kongsi, kau share live ini agar dapat dimanfaatkan oleh sahabat kita yang lain. Juga boleh like dan komen, dan boleh jadi ada persoalan dan permasalahan yang timbul yang ingin ditanya, jadi boleh tuan-puan bertanyakan di ruangan komen di sana. Baik, insyaAllah kita akan membaca surah Al-A'raf ayat 160. Itu pada muka surat 171 didahului suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita akan membaca muka surat 171 ayat 160 suratul A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يدعون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم.
Alhamdulillah. Walaupun kita membaca 4 ayat pagi ini, kita baca 4 ayat sahaja, ayat 160 hingga 163. Dilihat pada ayat nampak sedikit yang kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana ayat yang panjang-panjang lah. Ayat 160 panjang, ayat 160 tu panjang. Jadi 3 lagi ayat pun tidaklah pendek. Baik, jadi setelah itu kita tengok hukum tajwid yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Baik, pada ayat 160 kita perhatikan pada kalimah asyrata asbatan umama wa qatta'nahu muthnatay asyrata asbatan umama. Baik, kalimah asyrata, ra dalam kalimah tersebut tafkhim tebal. Kemudian asbatan umama, tanwin bertemu dengan hamzah, idhar halki jelas bacaan tanwin. Kemudian ada waqaf jaiz, waqaf harus untuk kita waqaf. Jadi kita waqaflah di sini. Maka bila kita waqaf di sini, maka hukum dia jadi mad iwad 2 harakat saja. Baik, tak jadilah dia hukum idgham ma'al ghunna. Kalau sambung maka dia jadi idgham ma'al ghunna, memasukkan tanwin ke dalam waw. Kemudian wa auhayna ila, panjang di situ mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat bacaan. Sama juga musaizi, musaid. Yang ni pun sama hukum dia, mad jaiz munfasil baca panjang sekadar 5 harakat. Kemudian qaumuhu anil, panjang di sini mad silah tawilah. Bacaan panjang 4 atau 5 harakat. Anil rib bi asaka. Baik. Lafaz ini pada kalimah rib, kita nak sebut macam mana dia berat sikit lah. Kerana dad kemudian dia sukun pula. Ni dia kena melafazkan ni, cuma kemudian dia masuk dengan dad yang sukun yang mati. Anil rib bi asakal hajar. Baik, idrib bi asaka. Pada kalimah idrib, kalimah ba ini sukun mati. Kemudian kalimah selepasnya juga ba. Baik. Jadi kalau ikut hukum asal, hukumnya idrib. Kalau kita wakaf di sini dia jadi idrib, ba ni sukun. Baik, tetapi dalam kalimah ini kerana kita sambung dia, maka dia tak jadi qalqalah di sini. Kita tak perlu buat anil gharib bi asakal hajat, tak perlu. Ba sukun ni dari sudut lafaznya hazaf, tiada, lafaz tu tak ada. Yang ni dia panggil hukum idgham mutamathilain. Bertemu 2 huruf yang sama. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berbaris. Jadi idgham mutamathilain ni huruf yang pertama tu tidak dibunyikan dari sudut lafaz dia. Kalau dia qalqalah tak bunyilah qalqalah dia. Dia tu memasukkan ni ke dalam ni, iaitu ini. Yang ni tak ada masalah lah kerana dia dah letak tanda syaddah. Jadi kita masuk terus, tak ada dah ni. Anil rib bi asakal hajab. Jadi tak perlulah qalqalah di sini. Walaupun kita kata dia mati, benarlah dia mati, tapi hukum dia di sini, hukum yang besar atau berat di sini adalah idgham mutamathilain. Jadi hukum qalqalah itu tidak diguna pakai. Baik. Kemudian kita bertemu pula dengan waqaf waqaf sad lam ya. Waqaf sili, harus waqaf, boleh waqaf, sambung lebih aula. Jadi kita waqaflah di situ pasal kita dah 2 dah 3 dah mat panjang. 2 mat jaiz, 1 mat silah tawilah. Jadi kita waqaf di sini. Kemudian
Kita terus fambajasat, nun mati bertemu dengan ba, iqlab dengan 2 harakat. Minhu, nun mati bertemu dengan ha, izhal ki, jelas bacaan. Kemudian bertemu lagi dengan tanda waqaf, sad lam ya, harus waqaf tapi sambung lebih aula. Jadi yang sini terpulang kepada kita nak sambung kerana keratan ini tidak panjang. Kerana selepas tu ada hukum waqaf jaiz. Baik, nanti kita beri contohkan selepas kita tengok hukum tajwid ini, kita sambung pada keratan antara tanda waqaf sad laya ini. Karena bila kita sambung, bila kita waqaf dia jadi mat iwab. Aina, 2 harakat saja. Tetapi bila kita sambung antara 2 keratan ini, dia akan jadi hukum ikhfa hakiki, tanwin bertemu dengan qaf. Dia tak jadi dah mat iwab, kerana mat iwab ni kita berhentikan dia. Baik, qada dal yang sukun di sini qalqalah surah. Kemudian unasim masyrabahum, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah, memasukkan tanwin ke dalam mim berserta dengung sekadar 2 harakat. Bertemu lagi waqaf jaiz, jadi kita berhenti dari sini. Kemudian wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna, nun mati bertemu dengan zai, ikhfa hakiki dengung di situ. Alaihimul manna, nun yang syaddah, nun yang bersabdu, wajibul ghunnah, wajib dengung 2 harakat. Wassalwa, bertemu pula waqaf sad lam ya, jadi kita waqaflah di sini. Jadi mat asli biasalah. Kita berhenti sama dengan sambung ni, hukum ni. Baik, kulu min tayyibat, nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki dengan sekadar 2 harakat. Razaqnakum, qaf yang sukun qalqalah surah berdetak kecil. Kemudian bertemu lagi dengan waqaf jaiz, harus kita untuk kita waqaf. Jadi kita waqaflah. Wa ma zalamuna walakin kanu, nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki dengung bacaan dia 2 harakat. Kanu anfusahum, panjang ni mat jaiz mufasil, panjang sekadar 4 atau 5 harakat. Kemudian anfusahum, nun mati bertemu dengan fa, ikhfa hakiki dengung. Yadhlimun, diakhiri dengan mat alif disukun, boleh baca 2, 4, 6 harakat. Baik, jadi kita contohkan bacaan seterusnya ayat 160 menurut hukum tajwid yang kita sebutkan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan boleh memerhatikan hukum tajwid yang kita sebutkan sebentar tadi. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Baik, kemudian kita perhatikan untuk ayat yang seterusnya, ayat 161. Wa idh
qila lahumuskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum. Wa kulu minha, nun mati bertemu dengan ha, izhar kijelah bacaan nun mati. Kemudian sebelum ini didahului dengan beberapa hukum mad asli. Qila, dua rakaat, uskunu hadhil qaryata wa kulu. Kemudian wa kulu, dua pula sini, hittatun wadkhulu, tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al ghunnah, memasukkan tanwin ke dalam waw beserta dengan dua harakat. Wadkhulu, dal yang sukun qalqalah sughra berdetak kecil, wadkhulu. Sujadan naghfir, tanwin bertemu dengan Allahumma salli ala Muhammad, nun. Yani hukumnya idgham ma'al ghunnah, memasukkan tanwin ke dalam nun beserta dengung. Kemudian naghfir, ra yang sukun dalam kalimah ini, ra yang tarkik nipis. Khati'atikum, panjang di sini, mad wajib kena satu kalimah. Mad wajib muttasil, bacaan panjang sekedapat 5 harakat. Waqaf jaiz. Baik. Jadi di sini kan ayat ni daripada awal sampai waqaf jaiz ni panjang. Kita nak baca senapas sampai jaiz ni tak dan. Jadi kita berhenti tadi umpamanya wa kulu minha haitsu syi'tum. Kita berhenti sini. Wa qulu hittatun wadkhul baba sujadah, kita tunggu sini. Ibtidak tunggu sini. Baik. Wa sanazidul muhsinin, diakhiri dengan ma'arid lisukun, boleh baca 2, 4, 6 harakat. Baik, kita tengok bacaan. Dan tuan-tuan perempuan muslimin muslimat boleh perhatikan pada hukum tajuk yang kita sentuhkan sebentar tadi. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ sanazidul muhsinin. Sadaqallahul azim. Baik, kita dapat memetik 2 ayat sahaja kerana kita akan melihat kemudiannya hukum tajwid yang kefahaman ayat yang akan kita perhatikan Allahumma salli ala Muhammad dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Baik, sebelum tu kita tengok komen tuan-puan. Aku ada persoalan. Baik, alhamdulillah. Jamilah Samsuri, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kemudian Maya, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Demikianlah yang lain-lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, tak ada soalan. Tak apa. Jadi kita teruskan dengan memerhatikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepahaman yang boleh kita ambil. Jadi kita akan tengok daripada ayat pertama lagi atau ayat 161 60 surah Al-A'raf. Baik, ayat ini menjelaskan tentang kisahnya Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel. Baik, Bani Israel mengandungi 12 suku puak yang disebut dalam ayat ini. Wa qatta'nahum ithnatay asyrata asbatan umama, dan kami membahagi-bahagikan mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Baik, sebagai pencerahan bahawa Bani Israel ini adalah bagaimana keturunan Bani Israel ini ialah yang lahir daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keturunannya Nabi Ya'qub alaihi salam. Atau digelarkan bahawa Nabi Ya'qub itu bapa kepada Bani Israel. Kemudian 12 suku puak ni bagaimana dia timbul? Iaitulah merujuk kepada anak-anaknya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, 12 suku puak.
Maka yang masyhur hari ini yang menjadi musuh bagi kita orang Islam yang disebut sebagai golongan Yahudi. Baik, diriwayatkan bahawa yang susu galur daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam yang bernama Yahuda. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu dia punya kita sebutkan sebagai berkaitan dengan kaum suku puak dari Bani Israel. Dan dalam Bani Israel ini bukan kita kata Bani Israel ini semua kufur tak. Dan kerana dalam Bani Israel ini ramai yang Allah utuhkan para anbiya wal mursalin. Cuma untuk hari ini di zaman kita, kita boleh meletakkan apa dia kita nak sebut golongan Yahudi itu. Kerana Allah sebut dalam ayat yang lain, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak reda kepada kamu, walan tarda ankal yahud wan nasara. Daripada siapa? Daripada Yahudi dan Nasrani hari ini yang menentang kepada Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut agama mereka, kamu ikut cara hidup mereka, kamu ikut apa yang telah dibentangkan oleh mereka. Baru mereka reda, baru mereka terima kamu sebagai kawan, sahabat. Baik, maka bila kita ikut mereka, pastinya kita akan menggadaikan agama. Demikian, kita akan menggadaikan dan merosakkan agama kita. Wal'iyadzubillah. Baik, itu kisahnya yang kata 12 suku puak dari Bani Israel. Jadi kita tak boleh nak sebut secara kasarnya bagaimana Bani Israel. Kita nak sebut Yahudi laknatullah, ya tak apa, kerana merujuk Yahudi, golongan bangsa Yahudi yang kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Tetap boleh kata Bani Israel, kerana Bani Israel itu satu suku puak yang besar, yang mana pada dia dipecah pula 12 pula yang besar-besar pula. Allah sebut asyrata asbatan. Allah mesti nama suku ni umat pula bagi. Mana suku besar lah, suku puak besar. Baik, dalam ayat ini juga Allah menjelaskan tentang nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada Bani Israel. Wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar. Apa dia? Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Anidrib bi'asakal hajar. Pukul olehmu dengan tongkatmu tu akan batu tu. Batu ni batu besar lah. Allahumma salli ala. Kemudian fambajasat min husnata asyrata aina. Kemudian keluarlah, terpancarlah daripada batu itu 12 mata air, menurut kepada suku buak itulah. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap suku buak telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi pembahagian 12 suku buak. Kemudian bila dipukul pada tukak tu keluar 12 mata air, maka tidak berlaku pergaduhan antara suku puak, kerana masing-masing ada bahagian masing-masing. Masing-masing ada tempat nak minum air masing-masing. Tidak patut berlaku pergaduhan. Tapi kalau kata keluar satu mata air, boleh jadi bergaduh kok, kerana berebut nak minum. Ini kerana Allah nak mengurniakan nikmat kepada mereka. Jadi Allah keluarkan 12 mata air, merujuk kepada 12 suku puak, dan masing-masing Allahumma salli ala sayyidina ada tempat minum masing-masing. Jadi tak bergaduh. Sebab nikmat besar Allah beri. Kalau satu suku puak banyak, kemudian orang pun ramai, berebut kepada satu tu, boleh bergaduh lah. Maka Allah kurniakan nikmat 12 mata air terpancuk daripada batu. Masing-masing ada bahagian tempat dia masing-masing. Kemudian itu satu. Datang pula kemudian wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Kemudian
kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa, makanan daripada langit. Ini kisahnya mereka ni tersesat. Allah sesatkan mereka di padang teh selama 40 tahun. Jadi di padang teh ni padang pasir yang gersang. Kemudian sebagai nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada mereka ni, Allahumma salli ala Muhammad, iaitulah Allah memayungi mereka dengan awan. Maka disebut dalam tafsir Ibnu Katsir bahawa dipayungi awan atas mereka ni satu nikmat yang besar. Nikmat yang kita katakan khariqul adat, yang pelik. Dia sebutkan bagaimana Ibnu Katsir sebut dalam kitab bahawa dipayungi awan tu menyebabkan mereka rasa nyaman. Nyaman dengan payungan awan tersebut, dipayungi oleh awan. Aman, tenang, nyaman, sejuk. Wallahu ta'ala alam lah. Sejuk, nyaman tu macam mana? Boleh jadi nyaman macam kita duduk dalam aircon. Wallahu alam. Dan disebutkan bahawa satu nikmat yang besar. Dan bukan setakat tu, Allah datangkan ayat wa anzalna alaihimul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa, makanan daripada langit yang tidak Allah turunkan dan berikan kepada kaum yang lain. Kemudian Allah perintah kepada mereka, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada apa yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak menzalimi kami, tapi mereka lah yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Baik, dan disebutkan di sini bahawa Allah Sayyidina Muhammad bahawa mereka yang menzalimi diri mereka sendiri kerana sebab apa? Sebab kekufuran mereka. Bila mereka mendapat nikmat, dilepaskan daripada azab, mereka beriman. Bila selepas itu, tidak berapa lama mereka kufur kembali. Kerana keimanan mereka tu dengan sebab nikmat yang Allah beri kepada mereka. Maka sebab itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkehendak kepada nikmat yang besar-besar, seperti mana Bani Israel. Kenapa? Kerana dengan nikmat yang besar-besar ni, kalau hamba itu, seseorang itu tidak beriman, tetap tidak beriman. Hanya saja pada permulaan saja keimanan dinyatakan keimanan kerana takjub melihat nikmat yang Allah beri. Bila lama kelamaan kembali kufur, wal iyazubillah. Jadi keimanan itu haruslah datang daripada lubuk hati yang benar-benar ikhlas dan juga insaf dan takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi demikian secara ringkas yang boleh kita sebutkan daripada ayat ini. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memberikan kefahaman kepada kita. Sebab itu golongan Yahudi ni, dia berasa dia hebat. Dia berasa dia adalah manusia pilihan, kaum yang dipilih oleh Allah, kerana nikmat yang Allah beri. Dan Allah sebut dalam ayat Quran yang kita baca sebelum ini, benarlah Allah sebut, ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai bani Israel, kenangkanlah nikmat yang aku beri kepadamu, kata Allah. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku lebihkan kamu pada sekalian alam. Lebihkan dari sudut apa? Dari sudut nikmat yang Allah beri. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Sebelum dari Allah sebut wa anni faddaltukum 'alal alamin, sebelum itu Allah sebut udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kenangkanlah, ingatlah oleh kamu akan nikmat yang aku beri kepada kamu, Allah kata. Maka lebihnya Allah lebihkan Bani Israel itu kepada kaum lain, bangsa lain, adalah nikmat yang kita sebut tadi ni.
Berapa nikmat yang besar-besar yang Allah tidak beri kepada kaum dan bangsa yang lain. Tidaklah bila sebut wa anni faddaltuka, tidaklah menggambarkan Allah memuliakan mereka. Kerana kemuliaan hamba di sisi Allah itu bukan pada kaum, bukan pada bangsa, bukan pada Allah Rasulullah Muhammad, bukan pada warna kulit, bukan pada bahasa pertuturan. Akan tetapi yang Allah sebut secara jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwanya. Maka hiasilah diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekadar itu, insya-Allah mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah. Dan kita akan menyambung kembali siaran kita pada malam selepas daripada maghrib, kurang lebih pada jam 8.10 malam, pada muka surat yang ke-170. Kita menyambung pada muka surat 172 untuk malam nanti insya-Allah. Sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan kita diganjarkan dengan sebaik-baik ganjaran atas usaha masa yang kita luangkan kurang lebih 40 minit pada pagi ini, iaitu mendalami Al-Quran Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا محمدا إنا نستشفع بك إلى ربنا في رفع الوباء والبلاء والسقم والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك يا الله. Sesungguhnya penyakit ini, penyakit COVID-19 adalah tentera daripada tentera-tenteramu. Tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu amman tasha'. Engkau timpakan kepada siapa yang kau kehendaki dan engkau palingkan penyakit ini daripada siapa yang kau kehendaki. Allahumma fasrifu anna, ya Allah jauhkanlah penyakit ini daripada kami. Wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa zararina, juga jauhkanlah daripada rumah kami, ahli keluarga kami, isteri kami, anak-anak kami. Wa biladina wa biladil muslimin, dan jauhkanlah daripada negara kami dan negara-negara kaum muslimin. Wahfadna mimma nakhafu wa nahzab, dan jagalah kami dari yang kami takuti dan yang kami waspadai. Fa anta khairun hafidha, karena engkaulah sebaik-baik penjaga. Wa anta arhamur rahimin, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وحاجاتنا وأعمالنا ونياتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah malam nanti kita akan sambung pada muka surat 171 jam 8.10 malam insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.